Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamil dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Belanja Parit Perak. Saya akan berkongsi dengan anda semua tentang pengawetan makanan di dalam topik sains KSSR tahun 6. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita kenal dulu sejarahnya. Pada tahun 500,000 sebelum Masihi, masak makanan menggunakan api merupakan kaedah terawal dalam tamadun manusia. Maksudnya, manusia ni sudah mula memasak makanan menggunakan api seperti ikan bakar ataupun daging yang telah dibakar. Pada tahun 12,000 sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya berlaku banjir. Masyarakat Arab kuno ni dah ada cara, iaitu mengeringkan makanan menggunakan kaedah pengeringan supaya makanan tu tahan lebih lama. Pada abad ke-14, iaitu 1400 tahun Masihi, manusia mula melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Makanan itu akan dilumur dengan garam seperti contoh ikan, sotong dilumurkan dengan garam bagi mengatasi masalah pembaziran dan kekurangan makanan. Ikan yang dilumur dengan garam akan tahan lebih lama. Pada abad ke-18, iaitu pada 1862, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Susu lembu itu akan dipanaskan pada suhu yang tertentu dan disejukkan dengan segera. Kaedah ini dapat memastikan susu itu dikekalkan vitaminnya, nutrisi pada susu tersebut tidak hilang. Dan sekarang, penggunaan bahan kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Zaman sekarang, banyak bahan kimia digunakan dalam industri makanan bagi memastikan makanan itu tahan lebih lama. Sejak dahulu kala lagi, manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Cuba kamu nyatakan, apakah kepentingan mengawet makanan? Makanan yang rosak boleh diperhatikan dengan menggunakan deria penglihatan bau, rasa dan sentuhan. Sebagai contoh, daging ayam bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Kita boleh menggunakan deria kita untuk mengenal pasti makanan yang rosak. Ikan yang rosak akan berubah tekstur dan berbau busuk. Nasi menjadi lembik, berlendir, bertompok hitam dan berbau masam. Roti dan kek mempunyai tompok kehitaman. Jadi di sini kita akan nampak roti kalau rosak dia akan mempunyai tompok-tompok hitam. Nasi kalau rosak juga dia akan mempunyai tompok-tompok hitam dan berlendir serta berbau masam. Buah-buahan yang rosak akan berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Sayuran yang rosak pula akan bertukar warna kekuningan dan layu. Makanan yang rosak boleh diperhatikan dengan menggunakan deria penglihatan, bau, rasa dan sentuhan. Susu yang rosak akan berubah tekstur, berbau masam, berbuih-buih dan berubah warna. Mari kita kenal pasti punca kerosakan makanan. Apakah yang menyebabkan makanan menjadi rosak? Apakah punca utama makanan menjadi rosak?
Makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Kamilah puncanya makanan menjadi rosak. Ya, kita dah tahu dah. Siapa yang menyebabkan makanan menjadi rosak? Iaitu bakteria dan fungi. Bakteria dan fungi merupakan penyebab utama kepada kerosakan makanan. Apakah tujuan pengawetan makanan? Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Sebagai contoh, ada banyak kaedah pengawetan makanan. Kita tengok yang pertama, kaedah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Apabila makanan itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, ia akan membunuh kebanyakan mikroorganisma. Pendidihan menjadikan makanan tahan lebih lama. Kaedah yang kedua, iaitu kaedah penjerukan. Penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Kaedah yang ketiga, pembungkusan vacuum. Merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Kita ingat balik. Kita ingat kembali tajuk mikroorganisma kita yang lepas, di mana ada 5 faktor yang menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma. Salah satunya ialah udara. Seterusnya ialah kaedah pengeringan makanan. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari ataupun ketuha. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau menjadi tidak aktif. Kaedah penyejuk bekuan. Kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah pada suhu negatif. Pada suhu di bawah takat beku, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Ia tak mati ya adik-adik. Ia menjadi tidak aktif sahaja. Kaedah pengawetan makanan yang lain, pendinginan. Kaedah menyimpan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Kaedah pemasinan. Kaedah pemasinan iaitu kaedah menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Kaedah ini digunakan untuk memasingkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Adik-adik tentu pernah makan telur masin kan? Kaedah pelilinan. Kaedah pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, orange, lemon dan tomato dengan lilin cair. Kaedah ini mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini juga mengekalkan kesegaran buah. Kaedah penyalaian. Kaedah penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya
untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantukan pertumbuhan mikroorganisma. Seperti mana adik-adik pernah lihat, kalau contoh di kedai makan, dia ada daging salai. Daging salai ni sedap. Kaedah pengentinan dan pembotolan. Kaedah pengentinan dan pembotolan merupakan proses mendidih makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan tersebut akan dididihkan terlebih dahulu. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Sebagai contoh makanan yang dalam tin ni, kau tengok sardin, ikan sardin. Ikan sardin ni akan dimasak terlebih dahulu. Tujuan masak tu adalah untuk membunuh mikroorganisma. Kerana pada suhu yang tinggi, kebanyakan mikroorganisma akan mati. Selepas masak, makanan tu akan disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Mari kita tengok macam mana kaedah pengentinan dan pembotolan dihasilkan. Okey, mula-mula makanan dimasukkan ke dalam tin. Kemudian tin dipenuhkan dengan sos atau minyak ataupun larutan gula. Tin kemudiannya akan dipateri untuk menjadikan kedap udara. Tin tersebut dipanaskan dalam periuk tekanan untuk membunuh semua bakteria. Tin disejukkan secara rendaman atau semburan air. Tin kemudiannya dilabelkan dan dibungkus untuk dipasarkan. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan tersebut. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan. Kaedah pempastiuran. Proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan semula. Itu kaedah pempastiuran. Pempastiuran ni biasanya kita akan gunakan susu ataupun jus buah-buahan. Okey, kaedah pempastiuran ni dapat mengekalkan nilai nutrisi makanan tersebut. Zat-zatnya masih ada. Mikrovitaminnya pun masih ada. Okey, kita lihat kepentingan pengawetan makanan. Kenapa makanan diawet? Apa kepentingannya? Makanan yang ditingkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya semasa banjir melanda sesebuah kawasan. Makanan yang ditingkan tu akan tahan lebih lama, mudah dibawa. Okey, kepentingan yang kedua. Setengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Sebagai contoh, tempoyak yang dihasilkan di Malaysia ni dapat dinikmati oleh penduduk negara Britain, negara Amerika, dengan menggunakan tempoyak kita ni. Kepentingan yang lain pula, teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan di tempat lain. Bila kita awet makanan, kita gunakan kaedah pengentinan, tin tersebut mudah disimpan, mudah diangkut dan dipasarkan ke tempat lain. Itulah kelebihan dia, kepentingan dia, kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, kepentingan yang lain. Buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Kalau dulu kita rasa durian, kita beli durian, kita dapat rasa pada musim durian sahaja. Sekarang sepanjang tahun kita dapat makan buah durian. Kenapa dapat makan? Sebab buah durian tersebut boleh diawet dan disimpan dengan menggunakan kaedah pengawetan yang tertentu. Makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama
dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Kalau kita tak awet makanan, makanan tu cepat rosak. Tak dapatlah kita simpan dia lebihlah lama. Kalau kita awet, dia akan tahan lebih lama. Dan kita dapat memenuhi keperluan bekalan tersebut sepanjang tahun. Okey adik-adik. Sekian saja tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan pembelajaran saya, adik-adik boleh scan QR code di bawah yang terpapar di sini ataupun masukkan alamat URL gg.gg/pengawetan 2020 untuk menjawab soalan ulang kaji pengawetan makanan. Okey, selamat mencuba. Bye bye, jumpa lagi.